إلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Ibu-ibu, bapa-bapa, juga tak lupa yang dihormati kru imarah Masjid Daerah Muar. Tuan-tuan sedang hadir yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Ya Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Dalam pujian dan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita hari ini, ya Allah Ta'ala pilih kita sekali lagi, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat akan perintahnya mengikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sedang hadir, alhamdulillah sekali lagi dalam pujian dan kesyukuran yang di saat dan ketika ini Allah Ta'ala beri kita lagi ruang dan peluang untuk terus kita melayari hari-hari Ramadan, untuk terus lagi kita meningkatkan amal kebajikan kita sepanjang Ramadan yang baki tinggal 5 hari, 4 hari ke lebih kurang. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah kita berpeluang untuk terus hidup dan terus hidup dan terus hidup sampai ke Ramadan akan datang, Ramadan 1441. Jadi alhamdulillah hari kita diberi tumpang lagi, seketika diberi lagi kita punya masa yang pasti dan pasti. Kalau Ramadan itu, Ramadan akan diambil semula. Kalau diberi masa akan diambil semula. Dan pastinya apa yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita akan ditanya. Dengan begitu detail akan ditanya. Setiap saat masa yang kita gunakan tentu akan dipersoalkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya alhamdulillah hari ini kita sama-sama duduk dalam satu majlis. Allah Ta'ala pilih kita tadi bila kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan laungan azan. Kita dijemput oleh Allah Ta'ala, hari kita jadi tetamu mulia. Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jadi tetamu mulia hari ini. Mudah-mudahan satu hari satu malam 5 kalilah kita istiqamah jadi tetamu mulia Allah Ta'ala. Ia dipanggil melalui lisan muazzin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Sebab itu apa? Hayya 'alal falah. Ini satu perjanjian. Marilah datang sembahyang di sini. Allah Ta'ala panggil datang ke rumah dia, sini datang. Untuk apa tu? Untuk kita menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang betul, yang Nabi telah tunjukkan. Lepas tu bila kita dah sama-sama solat berjamaah, barulah dikatakan hayya 'alal falah. Mari kita menuju kejayaan. Orang yang solat berjamaah, tuan-tuan, orang walaupun kita
kita nampak macam mana keadaan pun. Pada zahir kita nampak macam apa kita nampak macam orang yang gagal tak berjaya. Tapi tuan-tuan, puan-puan sederhana, orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia sahut panggilan Allah Taala hari ini. Jadi alhamdulillah kita orang yang berjaya, mudah-mudahan dengan panggilan itu kita berjaya. Tuan-tuan berkali Allah Taala, kalau masa asar yang lepas saya sebut juga bahawa sukanya Allah Taala pada kita ni, hari-hari kita diberi tawaran yang disebut dalam Al-Quran, aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah Ta'ala, ya Allah berbicara dengan kita, itu bicara Allah Ta'ala. Dirikan sembahyang, keluarkan zakat, bicara Allah pada kita. Warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala hendak kita apa? Sembahyang itu bagaimana keadaan, bagaimana cara dia? Kalau tak dengan cara bersama-sama orang yang rukuk, apa maksud di sebalik bersama orang-orang rukuk, tuan-tuan? Tentu jelas faham kita sangat bila kata orang-orang yang rukuk itu sembahyang berjemaah lah tu. Jadi apa kita untungnya kita hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, dia pilih kita. Tuan-tuan, tidak semua Allah Ta'ala pilih tak? Di hujung-hujung Ramadan tak semua Allah Ta'ala pilih, setahun tak semua Allah Ta'ala pilih tak? Tapi sayangnya Allah yang berbeza. Allah sayang pada kita, insya-Allah dia pilih, tuan-tuan. Lagi-lagi ni Ramadan masih ada 5 hari lagi. Barang siapa yang buat satu perkara wajib, diganjarkan pahala macam kita buat 70 amalan wajib pada bulan-bulan lain. Tak jumpa. Kita diberi ruang dan peluang dijemput Allah Ta'ala, kita datang hari ini. Buat satu dapat 70 lah. Berjamaah datang, subhanallah, 70 kali 27. Mana ada dalam bulan lain? Sembahyang seorang-seorang baru dapat 70 kali seorangnya. Kalau sembahyang seorang-seorang, berjamaah darab lagi 27. Ya alhamdulillah, tahniahlah bagi Masjid Al-Hikmah. Sebelum akhir Ramadan hidup suasana qiyamul lail. Tak kiralah kalau kita tak mampu di masjid, kita buat di kampung-kampung, di surau-surau. Tak mampu di surau-surau, buat di rumah-rumah. Tak mampu buat di rumah-rumah, tidur dalam panjang hari, insya-Allah. Niat je lah nak bangun isyak, subuh berjamaah dapat fadilah, dapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha yang sangat bagus. Bukan senang tuan-tuan nak dapat bangun malam, bukan senang. Untuk terus istiqamah Ramadan, bawa keluar Ramadan. Saya suka sebut begitulah. Biarlah amal Ramadan ini kita bawa keluar Ramadan, baru ada kemanisan beramal, ya Allah. Bila rasa manis beramal Ramadan, di luar Ramadan kita rasa sayang nak tinggalkan solat tarawih. Jadi nanti hari raya kita sembahyang sunat tarawih lagi boleh. Apa benda pula solat tarawih lepas raya? Tak. Sekurang-kurangnya Ramadan kita dah buat 8 rakaat. Maka di luar Ramadan kita buat 8 rakaat lepas solat Isyak. Tak mampu lepas 8 rakaat solat Isyak, kita tangguh sebelum masuk subuh. Ya, amalan dalam Ramadan bawa keluar Ramadan. Kalau ada masjid yang bawa 36, ya lepas nanti hari raya kita buat 36 kalau boleh lah. Jadi kita berazam, kalau masjid yang setiap tahun buat 36, mungkin nanti lepas Ramadan dia boleh dapat sekurang-kurangnya dapat 20. Kalau masjid yang buat 8, luar Ramadan nanti buat berapa? 2 tak payah. Dia kurang. Luar Ramadan amal rasa semakin meningkat, semakin kurang. Kalau semakin meningkat, itu ada kemanisan dalam beribadah dalam Ramadan itu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah hari kita datang salat subuh ini, tuan disebut dalam hadis, kita biasa dah dengar. Saya punya kuliah ni berulang-ulang lah. Bulan ni dah 2 kali maghrib ni, subuh lagi, entah lagi nanti pagi raya ke lagi tak tahu lah. Pagi raya hak imam dah fatwa. Lebih kurang sama je ulang-ulang hari ni. Ya, ini ganjaran bagi kita yang solat subuh berjamaah. Sebab itu ulama ada mengatakan sekurang-kurang. Dalam kitab Mu'tal Badrain sana disebutkan sekurang-kurang untuk cari malam Lailatul Qadar ialah paling kurang lah, paling teruk lah sembahyang Isyak dan subuh berjamaah. Paling kurang itu solat Isyak dan subuh berjamaah. Kalau lebih daripada itu, kurang daripada itu, tak tahulah, mudah-mudahan dah diterima, mudah-mudahan. Nak kata apa lagi tak? InsyaAllah apa yang kita buat itu diterima, mudah-mudahan. Ini jalan mula, jalan ditunjukkan. Maka tuan-tuan, hari ini kita datang, dikatakan dalam hadis jelas dinyatakan lau ya'lamuna fit tahjir, kalau sidang Jumaat semua tahulah. Nabi sebutkan pada sahabat ketika itu 1440 dulu lah, nak katakan 1400 tahun dulu. Nabi sebut pada sahabat, kalau engkau tahulah, lau ya'lamuna fit tahjir lastabaku alainya, kalau engkau tahulah ganjar salat zuhur berjamaah,
maka takutlah kita nak tinggal. Kita akan lari untuk solat zuhur, berlumba-lumba, lastabaqah, istibaqah. Lastabaqah tu kuat tu berlumba-lumbanya. Kerana apa? Takut tertinggal solat zuhur berjamaah. Dan Nabi sebutkan, "Lau ya'lamuna fil atamah was subha la atauhuma walau habwan." Ini yang hari ini kita sampai. Nabi jelaskan, kalau kamu tahu ganjaran solat isya, atamah tu solat malam, solat isya. Lau ya'lamu, kalau kamu tahu, siapalah sahabat tu yang memang betul-betul jaga solat berjamaah, khawatir nak tinggalkan solat berjamaah lah kalau tanpa sebab, subhanallah. Kalau kamu tahu ganjaran solat isya berjamaah, was-subha dan solat subuh berjamaah, la atauhuma, maka kita akan usahakan, maka kamu akan usahakan diri kamu untuk datang pergi solat isya dan subuh itu walau habwan, walau dalam keadaan kamu merangkak. Kalau orang pergi solat subuh berjamaah itu merangkaklah, kita nampak orang sehat ke orang tak sehat? Orang sehat kan, roh dia sehat, jasad dia tak sehat, fizikal tak sehat, tapi roh dia sehat pun. Jadi siapa yang Allah Ta'ala pilih hari ini tak payah merangkak, kita datang hari ini untuk solat subuh berjamaah. Lagi kita sama-sama buat qiyamul lail dari, subhanallah. Masing-masing tak kira lah ya, terbaik di masjid lah, di masjid Jami'. Ada lelaki baki ni buatlah qiyamul lail untuk cari Lailatul Qadar di masjid Jami'. Tak boleh nak masjid Jami', masjid biasa lah. Apa masjid biasa itu? Surau-surau lah. Sebab dua tempat ini disebut, kata Rasulullah, nak cari malam Lailatul Qadar, carilah pada malam-malam yang gasat, malam yang ganjil. 10 akhir daripada Ramadan, malam yang ganjil. Carilah di masjid-masjid, lebih afdal masjid Jami'. Inilah masjid Jami' ni, tempat ada sembahyang berjamaah hari Jumaat. Kalau surau-surau tu masjid. Jadi hari ni kita pilih mana-mana lah. Yang penting hari ni kalau dah tak dapat sangat, tarawih pun tak dapat, teruk sangat lah dah tak dapat masjid Lailatul Qadar, isyak dengan subuh jangan tak dapat. Kerana tuan-tuan disebutkan dalam hadis, man sallal isya, kata Sayyidina Uthman, riwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis Muslim, tuan-tuan, katakan man sallal isya fi jamaah faka'annama qama nisful lail. Siapa yang solat isya berjamaah, dia macam sembahyang separuh malam. Jadi kalau Lailatul Qadar turun 2 berapa, contohlah kan. Sebab itu ada orang mengatakan paling kurang sembahyang itu berjamaah isya dengan subuh. Dan dia kata man salla subha fi jamaah, dan siapa yang dapat solat subuh dengan berjamaah, faka'annama sallal lail kullu, macam orang yang sembahyang sepanjang-panjang malam. Jadi hari ini kita ni sembahyang isyak, sembahyang subuh berjamaah ini, ganjaran pahalanya diberi macam mana? Macam maghrib tu. Daripada maghrib kita sembahyang berjamaah, maghrib tu sembahyang maghrib sampai masuk subuh. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah separuh malam, daripada maghrib sampai pukul berapa? Kita bagi 2 lah. Dalam 10-11 jam bagi 2. Kalau siapa yang dapat solat isyak berjamaah. Hari ini kita solat subuh berjamaah kan? Nabi jelaskan hadis riwayat Muslim menyatakan dapat ganjaran sepanjang-panjang malam kita bersolat. Lagi pula bulan Ramadan. Sebab itu hari ini hujung-hujung hidupkanlah Ramadan dengan amal kebajikan yang lagi tingkatkan amal kebajikan kita, mudah-mudahan bila meningkat amal kebajikan kita ada kemanisan untuk kita beramal, hidupkan Ramadan, mudah-mudahan kemanisan itu terus terasa sampai di luar Ramadan, di Syawal kita rasa kemanisannya. Kita takut nak tinggalkan berjamaah, ya Allah, kenapa Ramadan boleh berjamaah, Syawal tak boleh, kenapa? Kerana ada kemanisan dalam Ramadan. Harap biarlah melekitlah kemanisan itu, melekatlah, terbawa terus keluar Ramadan sampai Syawal, dan sampai apa Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus sehingga sampai Ramadan akan datang. Apakah kita yakin, tuan-tuan? Tanya diri kita, yakin ke aku ni, ya Allah, sampai ke Ramadan 1441? Kalau tak yakin, jangan. Kalau kita tak yakin kita sampai 1441 Ramadan akan datang, pulun lah habis-habis dalam tempoh 5 hari ni. Ya Allah, yang kurang berzikir, macam masa saya sebut, yang kurang berzikir, tingkatkan zikir. Yang kurang baca Quran, tingkatkan baca Quran. Yang kurang mohon syurga, tingkatkan mohon syurga. Yang kurang mohon jauhkan daripada neraka, tingkatkan mohon jauh daripada neraka. Kerana apa Nabi anjurkan begitu? Kerana ini bulan-bulan mustajab doa. Bulan pintu doa, bulan dimustajabkan doa. Siapa yang mohon saja kepada Allah, Allah Ta'ala perkenankan. Ya tuan-tuan sedang hadirin-hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man tawattana rajulun muslim masjidan li salati wa dhikri illa tabashbasha Allah lahu kama yatabashbasu ahlul ghaib bi ghaibihim. Subhanallah, iza qadiba alaihim, disebut di sini. Tuan-tuan, hari ini kita datang ke masjid. Bukan hari ini je lah, esok lusa dah selamanya, sampai kita tak ada lagi lah.
Selagi kita ada kekuatan ni, datanglah. Boleh merangkak-merangkaklah. Di dalam hadis ini disebut daripada Abi Hurairah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat berjamaah ini, tentang kita datang ke masjid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tawattana rijulun muslim. Siapa daripada kalangan orang muslim yang menjadikan masjid li solat, di tempat dia bersembahyang. Sesiapa yang jadikan masjid itu sebagai tempat dia menunaikan solat fardu dia, apa dia dapat? Dan dijadikan juga masjid tempat dia berzikir. Tak, malam tadi ramai yang berzikir, subhanallah. Saya tak meraihkan, saya berzikir, saya bersama keluarga, sama masing-masing kita tak. Subhanallah. Siapa yang jadikan masjid tempat dia beribadah, tempat dia solat dan tempat dia berzikir, tuan-tuan, illa tabashbashallahu lahu kama tabashbasha alil ghaib bi ghaibihim. Allahu akbar. Allah Taala punya gembira tu tengok kita datang tu. Allah Taala punya gembira tengok kita datang ke masjid ini untuk solat subuh berjamaah, ataupun kita duduk di majlis ilmu ini, majlis zikir tu. Rujuk dalam kitab Muntakhab Hadis dalam bab zikir, duduk dalam majlis ilmu ni ialah majlis zikrullah. Jadi hari ini kita telah menggembirakan Allah, gembira yang amat sangat. Kita pernah dengar hadis, gembiranya itu macam mana? Kama tabashbasha ahlil ghaib. Dia kata sini, iza qudima alaihim, bila dia kembali. Sukanya Allah Taala kepada kita hari ini, suka kita tak boleh gambarkan. Sukanya tu, kalau kita nak bandingkan, nak samakan dengan suka itu tu, kita ambil begini. Dia kata, bila hilang satu ahli keluarga, iaitu kama tabashbasha ahlil ghaib, seperti gembiranya satu orang keluarga yang ahli keluarga dia hilang. Kita pernah dengar kan? Ahli keluarga dia hilang lama tak balik. Bukan pergi belajar, kita tahu 4 tahun dia balik. Bukan pergi kuliah, kita tahu 3 bulan dia balik. Bukan pergi masjid, kita tahu setengah jam dia balik. Sampai pelencing dah. Imam dah tahiyat akhir baru sampai, laju imam belum balik, dia dah balik, makmum belum balik, dia balik. Bukan masa yang kita tahu, tapi masa yang tak tahu hilangnya ke mana. Kemudian dia balik. Iza qudima alaihim, bila dia balik agaknya suka tak keluarga itu? Suka ke tidak keluarga yang pergi tanpa berita, tiba-tiba dia balik? Tunggu kan, 1 Syawal dia balik, Assalamualaikum. Dengar suara, kenal suara. Ini dah 10 tahun tak balik ni, hilang ni. Bukan 10 tahun pergi belajar, 10 tahun hilang. Jadi macam mana punya rasa gembira yang tak ternilai lah gembira. Tapi tuan-tuan, Allah lebih gembira lagi. Lihat kita datang ke masjid untuk kita tunaikan solat fardu berjamaah. Dan dikatakan dalam hadis, untuk kita duduk dalam majlis zikir, Allah lebih gembira. Hari ini tuan-tuan, kita menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Nak cakap apa lagi? Kita gembirakan Allah hari ini. Tuan-tuan, antara majlis ketenangan dengan majlis hiruk pikuk, kita suka duduk kat mana? Tak dengar macam-macam, dengar lah. Ni majlis tenang, satu suara ya. Saya cakap, yang lain jangan cakap. Tak lah, bukan gitu, tidak. Dengan hiruk pikuk tu, diibrahkan, Nabi sebutkan antara majlis hiruk pikuk dengan majlis ketenangan ni, kita lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah kata apa? Ahabbul bilad. Ni pun kita biasa dengar. Kalau Farudin nak cakap, inilah disebut. Nak cakap macam kita lah hari ni yang kena dengar perkara ini dan kena sampaikan. Pengusi kita sebut tadi, kena sampaikan. Ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Nabi sebut, tempat yang Allah paling suka dekat dunia ni, masjid-masjid. Kena tempat tenang. Hari ini kita menggembirakan Allah Ta'ala, gembira sangat Allah Ta'ala. Rupanya kita dipilih Allah Ta'ala untuk kita menggembirakan dia. Allah bertuahnya kita. Saya tak nafikan, tak semua Allah Ta'ala pilih untuk gembirakan dia. Tak semua. Orang kita ni manusia tak nak gembirakan Allah, Allah tak ada kesan pun, tak ada. Kita nak gembirakan tak ada kesan. Tapi tuan, baliknya kepada kita sendiri. Allah Ta'ala dah sebut, Nabi dah sebutkan. Nabi sebutkan jelas, tempat yang paling Allah Ta'ala suka ialah masjid. Wa abghadul bilad ila Allah Ta'ala aswaquha. Tempat Allah Ta'ala paling tak suka tuan, pasar-pasar. Kerana majlis tu tak, subhanallah, tak tenang kan? Jadi tuan-tuan, hari ini kita duduk dalam majlis zikrullah, duduk selepas solat berjamaah, kita menggembirakan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala pilih kita hari ini. Tuan-tuan, sayangnya daripada kita, ya, didudukkan kita di mana? Di tempat yang dia paling suka. Tanda apa kalau kita nak jawab lah? Tanda Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada kita. Allahu akbar, wallahu alam bisawab. Ya tuan-tuan, bukan ni Allah Subhanahu wa taala. Disebut lagi atas kita duduk kumpul-kumpul. Yang nak balik tak kira boleh balik. Tapi kita dipilih. Hari ni kita kena tapis. Pertama dalam azan tadi, masa azan ditapis kita, disawuk kita, ditapis. Ada yang tertinggal, bobos dekat tapis. Tertinggal apa? Kececer.
tak terbawa, tak masuk dalam serok tu. Serok apa benda ni? Serok sauk nyawa udang lepas bobos yang datang kasar-kasar. Inilah yang terpilih di sauk azan, sangkut dekat sauk. Selamat kita ni berjamaah, terpilih kita. Lepas berjamaah, hati ni ya Allah nak balik ni, ingat bantal lah. Aduh ya Allah, ingat bantal tadi kalau dia tidur ni pukul 99 baru bangun ni. Tuan-tuan, tapi hari ni sangkut lagi kita. Allah Ta'ala pilih duduk dekat mana ni? Majlis zikir. Tak ada majlis ni. Wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Majlis ingat memberingat. Saya sampaikan aja apa kita sampaikan je. Terima kita terima. Tuan terima mudah-mudahan. Saya sampaikan apa yang disampaikan diterima mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, ini majlis zikrullah, majlis maghfirah, majlis pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia disebut dalam hadis tentang duduknya kita ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuridu bidzalika illa wajhu illa nadahumul munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atikumul hasanat." Subhanallah, dikatakan di sini, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla." Sesiapa ataupun disebut satu kaum, ma min qaum, tidaklah satu kumpulan manusia, satu kaum, tidaklah satu daripada kita lah senang cakap hari ni. Ijtama'u, ramai-ramai kumpul-kumpul. Buat apa? Yadhkurun Allah azza wa jalla. Kita kumpul hari kita untuk ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Buat apa kita kumpul-kumpul ni? Buat apa? Untuk kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab apa? La yuridu, langsung tak nak apa, kita tak nak apa pun. Nak apa? Kumpul kita tak nak apa pun dalam perkumpulan kita, cuma illa wajh Allah, kecuali kita nak datang sini, kita nak cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa akan dapat? Illa nadahum munadim minas sama', tak dapat lain. Orang yang datang berkumpul-kumpul untuk cari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, benda dapat ni rugilah. Kata dapat ni tak dapat, kecuali dia kata akan diseru malaikat daripada langit. Illa nadahum munadim minas sama', akan menyeru malaikat daripada langit, in qumu maghfuran lakum. Sesungguhnya bangunnya kamu nanti, bangunnya kita bermajlis tinggal insya-Allah lah, kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan majlis subuh ni, bukan. Subuh esok, subuh akan datang majlis kuliah, majlis ilmu, duduk je. Tinggalkan Allah Taala ampunkan dosa. Siapa sebut? Malaikat sebut. Tak ada perkataan alih yang malaikat sebut. Engkau bangkit daripada majlis ini akan diampunkan. Tidak cukup dengan bangkit itu diampunkan oleh Allah Ta'ala, faqad budilat sayyiatikum. Dan bila kita tinggalkan budil itu apa? Budilat, ditukarkan sayyiat, apa-apa keburukan yang kita buat, bil hasanat, dengan kebaikan. Allah pemurahnya Allah Ta'ala. Duduk dalam majlis seperti ini, jahatnya dibuang, ditukar dengan kebaikan. Subhanallah. Tuan-tuan yang berkali Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur Allah Taala pilih kita. Ramadan lagi, Ramadan, hujung-hujung Ramadan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat kemanisan dalam duduk di majlis zikrullah, dapat kemanisan. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan kita terus raih kemanisan itu, terus melekat dalam hati lah, terus dapat beramal. Saya sukalah ini hujung Ramadan, tingkatkan amal kebajikan kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita dapat bawa ke luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dapat zikir 1000 kali, mudah-mudahan nanti tak boleh bawa Ramadan kita boleh zikir 500 kali. Kalau Ramadan kita dapat zikir 500 kali, kita takut luar Ramadan boleh 50 kali. Kalau Ramadan kita zikir 50 kali, luar Ramadan 25 kali. Nak macam mana tu? Kalau Ramadan ni bulan-bulan lembut hati ni kita tak berzikir, takut luar Ramadan kita penuh dengan kelalaian. Subhanallah. Ya tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun malam hari ini, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak siapa. Ya, ini kita bangun malam tadi. Semua sekali insya-Allah memang bangun malam. Saya bangun malam sebelum subuh saya dah bangun. Kenapa? Nak sahur. Boleh juga tak apa. Memang patut kita semua sahur. Selain daripada itu, apa yang kita kena hidupkan malam-malam sembahyang sunat, baca-baca Quran. Dan insya-Allah mudah-mudahan diberi kesempatan kita sampai ke situ nanti insya-Allah. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bangun malam kita hari ini, adakah kita dikejut ataupun kita mengejut ataupun kita sama-sama terkejut? Tak kira lah tu kan. Kita dikejut ke? Kita mengejut ke? Kita terkejut? Tapi rasa bila dah Ramadan memang tak payah dikejut lagi dah. Dah 25 hari dah. Asyik-asyik nak digugah je.
Nak dikejut apa benda lagi tu dia. Dah tak payah dah. Sama-sama bangun. Untuk apa? Untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tak, nanti kalau saya terlupa cakap lah. Hari ni kalau jalan raya ni dah mula sibuk lah. Dah mula sibuk. Kenapa dia siang? Malam tadi pukul 3 kita lalu sini. Kenderaan tak lalu. Senyap je kan. Lalu kita laju ke pelan. Esok saya nak raya. Saya nak balik Kota Tinggi pukul 3. Sebelum raya pagi tu saya balik pagi tu. Sebelum sampai raya, sebelum bayar raya saya dah masuk sana. Sebab saya balik pagi pukul 3, kenderaan tak ada. Saya puluh ni 1.4 saja je. 2 jam 40 minit sampai 2 jam dah, 2 jam setengah tak sampai lah. Kerana apa? Kerana jalan tenang. Tuan-tuan, bangun malam ni adalah jalan tenang untuk jumpa Allah Ta'ala. Siang kita sembahyang, siang jalan lambat. Siang sembahyang tak dapat doa, tak dapat, kita cari jalan malam. Cari jalan malam, jangan tinggalkan jalan siang, tak boleh. Kerana malam itu jalan lengang, jalan ni lagi mudah kita jumpa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita jalan siang ni, bukan maksudkan kita ibrahkan sampai siang kerana semua sekali berdoa, sempit laluan doa. Tak ada, bukan gitulah. Takut salah pula ibrah begitu, tak salah pula. Ya. Hari ni kalau siang kita sembahyang, kita mohon pada Allah tak dapat, mohon malam. Mohonlah pada waktu malam. Subhanallah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah rahimahullah, Allah merahmati rajulan, lelaki, qama minal lail fa shalla. Allah Ta'ala merahmati akan lelaki yang bangun malam kemudian dia sembahyang. Bukan saja Ramadan, bukan. Ramadan biasakan. Nanti sampai luar Ramadan biasa dia. Kalau tak buat. Ramadan kita biasakan supaya bawa ke luar Ramadan, insya-Allah. Kata Rasulullah rahimahullah azza wa jalla, Allah yang mulia merahmati akan lelaki qama minal laili fa shalla, orang yang lelaki yang bangun malam kemudian dia sembahyang, Allah Taala rahmati dia. Bukan rahmat minggu pertama Ramadan, bukan apa? Fasa pertama Ramadan situ saja. Sekarang pun kita dapat rahmat Allah, bangun malam dapat rahmat Allah Taala. Disebut jalan di sini. Thumma, kemudian dia sembahyang itu semua aiqadha imra'atahu. Kemudian dia aiqadha, dia mengejutkan, dia menjagakan imra'ah, isteri dia. Dia bangunkan. Kalau isteri 2 3, bangunkan isteri-isteri dia. Fasallat, kemudian isterinya itu bersolat sama-sama. Ini lelaki terlebih dahulu. Sebab itu Ramadan, bukan perempuan bangun dulu. Ramadan lelaki bangun dulu. Perempuan dah masak sahur, dia tidur. Lelaki bangun dulu, masakan yang isteri kita dah siapkan, kita hidangkan. Ini tidak. Dia yang siapkan masakan, dia yang hidangkan, dia yang kejut. Apa tak malu ke apa? Kalau cakap gitulah, itu kan cakap geram, betul tak? Apa tak malu ke apa kita? Gitu. Nah, semua dalam hadis disebut lelaki dulu. Rahimahullahu rajulan, Allah merahmati rajul, merahmati, melemparkan kasih sayang, subhanallah, pada lelaki. Qama minal lail fasalla, orang lelaki yang bangun malam kemudian dia sembahyang. Tak cukup dengan itu tuan, dia bangun summa aiqadha imra'atah, kemudian dia gugah, dia kejutkan isteri dia. Bangun, tangi syambira lagi, jam 3 lagi, tangi. Orang apa kata tangi jam 3 lagi, sembahyang. Bangun itu kemudian fasallat, kemudian dia sembahyang. Allah Taala rahmati orang ini. Subhanallah. Perempuan tak dapat. Kapok dia tak nak kejut lelaki, jadi tak dapat. Lelaki yang tak nak kejut perempuan tak dapat ke? InsyaAllah lah, mudah-mudahan dapat. Kita ni kesian tengok. Apalah, tak adil kalau tak dapat. Allah adil, Allah tak zalim pun dapat juga. Fa'in abid, kemudian kalau perempuan itu memang jenis tidur kayu lah, ya Allah, dikejut memang 101 kali baru bangun lah. Itu pun satu baldi sehingga zor baru dia bangun lah. Kira-kira dia tanggil lah, ropa. Ini terkejut bangun, ini memang tahajud betul lah. Fa'in abid, kemudian dia bangun. Okay. Kemudian dia sekiranya dia fa'in abid, kemudian dia tak nak bangun. Kalau perempuan dia tak nak bangun lah, ya teruk sangat, malu lah pula. Malu lah kalau dia kejut tak nak bangun. Kalau suami kejut tak nak bangun. Fadhaha fi wajhihal ma, kemudian si lelaki itu ambil air, renjiskan kat muka isteri dia. Ambil kau pure, tahu dia bangun ke tak? Satu gelas pun tak bangun, satu gayung tak bangun, satu bali pun tak bangun tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang bangun punya lah, insya-Allah bangun. Memang bangun punya lah, ditutup dengan tu, insya-Allah. Betul. Cubalah, kalau tak pun kita ambil jalan pintas je lah. Jangan kejut.
Datang terus sebelah telinga isteri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, ada lagi bang, masih berdenyut lagi, dah ada bergegar lagi. Bangun terus. Jalan pintas itu tak ada, itu jalan manja, tak ada jalan kasar. Betul, kasar. Kejut lembut, subhanallah, kasar benar kita. Maka dia tak bangun, direnjiskan air. Keluarga ini Allah Ta'ala rahmati, tuan-tuan. Tapi kita tak kan. Kita dah bangun, sedia bangun, lagi dirahmati. Tak payah dikejut, dah bangun dah. Memang dah ada jadual kita. Dah tahu malam ni Allah hendak masa kita. Malam ni Allah Ta'ala minta sedikit masa kepada kita. Apa sahaja yang kita ada, infakkan masa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah Ta'ala minta tuan masa kita. Nantilah kita insyaAllah tengok macam mana permintaan rayuan Allah Ta'ala kepada kita atas masa yang diberi pinjam kepada kita panjang. Dia minta kita sikit je. Dan apa salahan ni kalau kita bangun malam? Tengok Nabi beri kita semangat lah, supaya kita jangan tinggalkan bangun malam begitu. Ya. Bukan bangun malam untuk Ramadan saja, bukan. Nak cari Lailatul Qadar je lah. Bila hari ni kita bangun malam bukan kerana Lailatul Qadar, bukan. Kita bangun malam bukan kerana Ramadan, itu bukan. Kita bangun malam kerana cari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Caranya bagaimana? Inilah caranya Ramadan kita bangunkan, Ramadan kita hidupkan. Pakaian yang mendakap kita mesra, dia tinggalkan kita. Sebentar lagi dakapan itu akan lepas daripada kita. Allah Ta'ala akan buka dakapan itu sebentar lagi, tuan. Nabi sebut qad adhallakum syahrun azim, akan datang kepada kamu satu bulan yang agung. Adhallah itu akan datang satu bulan yang merangkul kita, mendakap mesra. Dakapan itu akan terbuka. Hari ni kita balas dakapan mesra Ramadan pada diri kita hari ni. Baki tinggal sikit lagi. Subhanallah. Alangkah rugi kita hari ni kalau Ramadan meninggalkan kita dengan keadaan kita amal kebajikan tak cukup. Menyesal kita, ya Allah. Kalau 5 hari lagi menyesal, okey tak? 5 hari lagi menyesal, ada jalan penyelesaiannya. Kalau 5 hari lagi menyesal. Tapi kalau nanti dah dekat akhirat menyesal, itu tiada jalan penyelesaian. Yang ada apa? Penyesalan, terus menyesal. Subhanallah. Ya tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi disebut, tadi kata perempuan tak dapat, Allah Ta'ala tak kasih pada perempuan ke? Tak kejut suami dia? Jangan kata ini pula tadi perempuan yang tak bangun-bangun, kali ni suami yang tak bangun-bangun. Memang lihat betul. Ni tadi kalau perempuan tidur kayu, ni lelaki tidur simen dah. Memang tak bergerak, tolak pun tak bergerak. Ya Allah, tolak betul. Simen betul lah memang. Subhanallah. Tetap mereka dapat. Hari ni ambil can kita kejut dia. Apa disebut? Wa rahimahullahu azza wa jal imra'atan qamat minal lail fasallat. Kemudian satu orang perempuan yang dia bangun, dia kejutkan suami dia. Subhanallah. Kemudian dia bangun malam untuk dia sembahyang. Kemudian dia sembahyang, summa ayqadat. Lepas dia sembahyang, dia mengejutkan suami dia. Zaujah, iaitu suami dia dikejutkan. Fasalla, maka dia sembahyang. Suami dia pun sembahyang. Fa'in aba nadhat fi wajhil ma. Kemudian kalau suami itu tak nak bangun, apa lagi? Renjis je air. Nadhat fi wajhil ma. Bagi perempuan pula, bagi can. Renjis suami pula. Bersilat dia, kalau ada silat kuda, keluar silat kuda. Jangan, kena pesan dululah. Nak direnjis air tu pesan, nak tidur. Ni cawan ni, yang cawan ni saya punya. Ini untuk abang. Yang ini kata isteri saya, ini kata suami, ini saya punya. Ini untuk abang punya. Sediakan. Bermusyawarah dulu. Jangan tak ada musyawarah. Balik kuliah subuh hari ini, besok terus sediakan air 1 cawan. Jangan. Huru-hara kita tak dimaafkan hari raya nanti. Muka moncong macam moncong itik, boleh sangkut hanger nanti. Pagi raya pun moncong macam moncong hanger. Aduh, terusiknya kerana apa? Kerana direnjis air, tak bermusyawarah. Musyawarah dulu. Allah rahmati, subhanallah. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita melalui lisan Nabi SAW sampaikan untuk kita bangun malam. Allah Ta'ala hendak kita bangun malam, subhanallah. Bermusyawarah lah. Hadis ini ialah ditujukan kepada suami-suami dan isteri-isteri yang telah biasa bangun malam. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita alhamdulillah, kita ada golongan yang tarik rahmat Allah Ta'ala hari ini. Ada golongan tuan-tuan yang tarik musibah Allah Ta'ala. Ada golongan yang tarik musibah Allah Ta'ala kerana hidup dalam penuh kemaksiatan. Kenapa? Tinggalkan solat. Orang yang tinggalkan solat ialah satu musibah yang mengatasi ribuan musibah. Meninggalkan solat. Astagfirullahaladzim. Bukan main-main ini solat ditinggalkan. Takut yang meninggalkan satu bumbung kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, satu kampung kita, satu bandar kita. Serulah. Maka musibah akan turun, diumum, dipulus semua sekali, habis semua sekali digulungnya.
Ini musibah. Berapa ramai yang tarik musibah dengan tarik rahmat Allah sekarang, tuan-tuan kasih Allah SWT. Andai kata berlaku di kampung kita dalam hadis kudusi, dalam hadis kursi disebutkan, sekiranya berlaku 3 perkara dalam satu kampung itu, kata Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, maka aku akan tangguhkan musibah dalam kampung itu. Andai patut memang dikenakan musibah, aku tangguhkan musibah. Kalau berlaku lah, kalau berlaku 3 perkara di kampung kita, perkara itu berlaku, maka andai patut dibadai kampung itu, dipulun habis tuan, musibah datang, maka aku tangguhkan. Ini hadis kudusi. Apa yang pertama tuan-tuan yang dibuka oleh Allah SWT? Jadi kita nak muhasabah hari ni. Di sekeliling kita tengok pandang kanan kiri, atas bawah. Atas ada lah, kanan kiri, bawah tak ada, tak nampak. Kita pandang sekarang. Yang pertama, ada orang yang berulang alik ke masjid. Berapa ramai hari ni yang tak datang masjid, dan yang datang masjid minta maaf, bukan nak cari salah orang, taklah. Tidak. Orang Batu Lima ni bagus, saya dekat dengan Batu Lima, tengok semua datang rumah kan. Jadi berapa ramai hari ni yang nak kata yang tinggalkan solat berjamaah, berapa ramai tu? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, kalau berlaku perkara ini, musibah aku tangguhkan. Yang pertama apa dia? Selagi ada orang yang ulang alik daripada rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah. Kerana apa? Kerana masjid adalah tempat kita kembali, bukan rumah. Tempat kembali masjid. Siapa sebut? Imam Al-Ghazali kata, cari keperluan hidup kamu, tak kira siapa, carilah keperluan hidup, sempurnakan keperluan hidup kamu. Setelah selesai kesempurnaan keperluan hidup, maka kamu balik. Jangan kamu lupa. Balik ke mana tuan? Disebut dalam kitab, balik ke masjid. Balik masjid lah. Sebab ini taman syurga, balik masjid. Kerana kita akan pergi ke satu taman yang hakiki, taman syurga yang hakiki. Belajarlah hari ni langkah kaki ke taman-taman syurga yang kita akan tinggalkan ni. Belajarlah, kaki sama, kaki yang sama. Bukan kat syurga pakai kaki lain tak. Kaki sama. Ini tempat training lah. Medan sana esok medan ni. Training tak betul, medan salah sana. Subhanallah. Yang kedua apa dia? Allah Ta'ala akan tangguhkan balak di kampung kita yang sepatutnya menipu. Tadi 3 perkara kan? Yang kedua, selagi ada orang yang di kampung itu yang bertemu dan berpisah berkasih sayang kerana Allah. Ini tanda-tanda tuan, mahabbah, kasih sayang. Tak, subhanallah, ini tanda kasih sayang tuan. Jumpa kita hari ni. Kalau jemaah kita hari ni ada, hari ni jemaah istiqamah kita ada 200. Bila kita lihat ni ada seorang tak ada, subhanallah, kita rasa mana ni, rupa tak sihat. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dia sihat, dapat datang masjid semula. Ini mahabbah, kasih sayang tuan-tuan terjalin. Inilah di tempat yang dikatakan tempat yang memang tepat lah disusun begitu. Selagi ada orang yang bertemu dan berpisah, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kalau musibah nak turun, ni patut musim banjir lah. Batu Lima patut kena banjir sampai bumbung masjid. Tapi kerana apa? Tak, ni contoh. Kita menunjukkan benda contoh je. Patutnya kan. Tetapi oleh kerana tengok di sini, subhanallah, ya Allah, yang datang berjamaah penuh daripada pintu kanan penuh sampai jebol ke kanan, pintu kiri penuh, jebol pintu ke kiri sampai sekolah. Musibah Allah Ta'ala tangguh. Kita tak tahu. Kita tahu adakah patut, kita pun tak tahu bila musibahnya. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan, subhanallah. Yang dikasihi oleh Allah SWT. Yang ketiga apa? Iaitu selagi di kampung kita ada orang yang bangun di hujung-hujung malam kan? Hari ini tertarik saya dengan Imarah, kerjasama Imarah, kerjasama Masjid Batu Lima, menganjurkan bangun malam untuk cari Lailatul Qadar. Subhanallah. Dijelaskan dalam hadis apa dia tadi yang ketiga? Selagi ada orang yang bangun di hujung-hujung malam lalu berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosa keluargaku ya Allah, ampunkan dosa jiran tetanggaku ya Allah, ampunkan dosa orang-orang muslimin-muslimat ya Allah. Tuan-tuan, selagi ada orang yang berlembut hati begini, musibah tak akan turun. Allah sebut dalam hadis kudusi. Adakah berlaku di tempat kita sekarang 3 perkara ini? Ataupun adakah berlakunya ada bermusim, atau memang dia istimrar berterusan? Jadi mudah-mudahan dia tidak bermusim. Kerana ibadah kepada Allah bukan bermusim. Ibadah kepada Allah dia nak berterusan. Jangan bermusim. Kerana apa? Hari ini innamal a'malu bil khawatimah. Sesungguhnya amal kita Allah Ta'ala lihat pada hujung dia nanti. Subhanallah. Ya, awalnya kita baik, tengah kita baik, tapi hujung kita rosak. Takut pula kita. Awal kita baik, tengah kita baik, hujung kita tak baik, takut. Awal kita tak baik, tengah kita tak baik, hujung baik, alhamdulillah. Kita takut awal tak baik, tengah tak baik, hujung pun tak baik. Innalillah. Nak cakap macam mana lagi? Tuan-tuan kasih dia Allah SWT. Jadi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita jadi asbab. Allah Ta'ala kirimkan kita hari ini
Jadi asbab untuk tarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan berkata Allah Taala. Allah Taala minta kita sepanjang 24 jam. Allah Taala minta kita sangat sedikit untuk kita qiyamul lail. Nanti malam besok penuh sikit. Orang jauh dah datang meraihkan majlis qiyamul lail, subhanallah. Allah Taala minta kita sedikit, dia kepilkan kita. Dia kira kita masa yang panjang 24 jam masa sama. Jangan sampai ada seorang daripada kalangan kita yang tak sempat disebut. Orang yang sebut tak sempat, guru saya kata apa? Orang ini dia memfitnah Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Orang yang kata tak sempat untuk amal kebajikan, tak sempat. Masa tak sempat. Orang ini memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-79, Allah Taala rakamkan di situ. Allah Taala berbual dengan kita, berbicara dengan kita. Allah Ta'ala berbicara, apa bicaranya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Apa Allah Ta'ala minta dalam masa yang panjang daripada kita? Wa minal lail, wa minal lail. Allah Ta'ala minta sikit dia pada sebagian malam. Allah Ta'ala minta sebagian masa sikit. Allah Ta'ala tak minta masa kita panjang-panjang. Diberi kita kehidupan siang, kita buat habis-habisan untuk kita. Hari ini malam Allah Ta'ala minta sikit. Allah Ta'ala tak ada kata wa kullul lail. Tak ada minta, tak ada. Wa minal lail. Minta sikit untuk apa? Nafilatan lak, untuk kita bangun buat apa? Apa disebut ayat kena tadi? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian malam aku minta kau bangunlah. Bangun apa? Fatahajjad, bangun sembahyang tahajud. Tak kira sembahyang apa tu, malam tu tahajud tu. Tak kira lah. Sembahyang hajat ke, sembahyang taubat ke, sembahyang apa. Itu kira jaga malam lah tu. Sembahyang sunat. Allah merayu tuan. Hari ni subhanallah kita tak nak raikan ke rayu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala minta kita, diberi kita punya masa panjang, minta sikit kan, untuk kita bertahajud sebagai nafilatan lak, sebagai satu ibadah sunat malam hari yang Allah Ta'ala sangat suka. Asa, kata Allah Ta'ala, mudah-mudahan tuan. Saya pernah kata ni tuan, bukan mesti. Dengan bangunnya malam kita itu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa? Ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan nanti aku bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Mudah-mudahan, tak janji ya. Allah Ta'ala tak janji. Mudah-mudahan. Jalan telah disediakan. Allah Ta'ala telah minta masa sedikit. Hari ini kita raikan tak masa kita? Hari ini kita raikan tak kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan berkata Allah Ta'ala. Dalam keadaan begitu tetap kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi bermula daripada hari ini, langkah pertama. Ramadan belum akhir lagi, ada masa untuk kita sungguh-sungguh tingkatan amal kebajikan, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerjakanlah solat malam, sebab ia adalah kebiasaan bagi orang-orang yang soleh. Tadi tu kalau kita buat sembahyang malam, mudah-mudahan tak jamin, mudah-mudahan kita dibangkitkan di tempat yang terpuji. Tempat terpuji, tempat nabi-nabi, tempat rasul-rasul, tempat syuhada, siddiqin. Ada kita sama pangkat dengan mereka. Sebab itu disebutkan mudah-mudahan. Asa tu mudah-mudahan. Jadi bersyukur kita hari ini tuan-tuan. Ini yang dikatakan jalan mudah untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala, kerana malam itu malam yang mudah dekat kita dengan Allah Ta'ala. Okay. Dan selepas itu dikatakan, kalau kita lihat dalam surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam qalil, tak apa, walaupun sedikit bangun malam. Qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala sebut, dia sedang berbicara dengan kita. Dia berbicara dengan kita, nak tak berbicara dengan Allah Ta'ala? Oh, sebab begitu, bangun walaupun sedikit. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangun itu ada tawaran lagi, separuh malam ataupun sedikit daripada malam. Tadi malam kita buat kan, semua bangun insya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pilih istiqamah terus. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dah bangun malam, ya Allah, seronoknya lepas tu tuan-tuan baca Quran. Siapa yang baca Al-Quran, tanda Allah Ta'ala berbicara dengan dia.
Tak nak ke kita? Allah Ta'ala tunggu bila dia nak berbicara. Bila nak bicara dengan aku? Baca Quran tanda Allah berbicara dengan kita. Kalamullah. Tanda Allah berbicara. Apa bicara? Wa minal lail. Allah Ta'ala kata, separuh malam bangunlah. Ini Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Jadi Quran jangan ditinggalkan. Kalau tidak, Allah berbicara dengan kita. Doa itu bicara kita dengan Allah. Ya Allah, aku merayu ya Allah. Di hujung-hujung Ramadan, ya Allah, kamu mustajab doaku ya Allah. Jumpakan aku Ramadan 1441 ya Allah, untuk sehat, kuat, untuk tegakkan amal. Ramadan ni aku kurang beramal ya Allah. Ahli keluarga aku kurang beramal ya Allah. Tuan-tuan, ini kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Bila Allah berbicara dengan kita, masih kita baca Quran, Allah sedang bercerita dengan kita, subhanallah. Maka dalam surah Muzammil tadi, qumil laila illa qalila, bangunlah walaupun sedikit, bangun. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, tak nak banyak di situ, bangun separuh ataupun sedikit daripada itu, tambahlah dengan baca Quran. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, tambah baca Quran, bicara dengan Allah, baru kita rasa ya Allah datang Quran dalam hati kita ya Allah, datang Allah dekatnya, terasa subhanallah tuan-tuan. Macam boleh bawa keluar Ramadan. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Bukan habis Ramadan, tak. Ini tak ada habis. Quran tuan, mana ada habis Ramadan? Mana ada habis? Pernah dengar tak hadis tentang Al-Quran ini? Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayy afdal? Apa perkara yang paling afdal? Bila tentang Quran ni sahabat tanya. Nabi kata, afdal fil Quran, yang afdal pada Quran ni, iaitu apa dia? Al-hal wal murtahal. Itu paling afdal kan? Sebab itu baca Quran terus, mana ada habis. Sahabat tanya, apa perkara afdal dalam amal Quran? Mudah aja. Al-hal wal murtahal, iaitu apa dia? Orang yang mula baca Quran sampai habis, itu hal. Kemudian dia memulakan semula, itu murtahal. Kamu dah dengar itu kan? Sebab itu kita buat hari ini, kita buat. Siapa kata kita tak buat? Kita khatam Quran di masjid, kita buat tadarus. Sebab itu dibacakan. Orang yang khatam Quran, bila dibaca daripada mula sampai akhir, sampai minal jinnati wan nas, itu hal. Belum afdal. Apa dia murtahal? Dia baca bismillah sampai amin, sampai wa ulaika humul muflihun, baru doa. Itu murtahal. Lepas tu apa buat? Doa sambung lagi. Mana ada habis Quran? Dia tak ada habisnya. Kerana disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Itqan, tulisan apa yang dinukil oleh ulama Sya'rani. Ya. Dia tulis apa? Nabi tidak akan berdoa baca Quran selagi belum sampai ayat yang kelima. Muflihun, baru doa. Lepas tu kita buka muka 3, baca semula, mana ada habis? Jadi tak ada habisnya. Hari ini berceritalah kita. Hari ini kita tunggu, Allah Ta'ala tunggu kita. Bila hari ini kita nak buka Quran? Bila? Allah Ta'ala tunggu kita. Tunggu bila ni aku nak berbual? Bila? Tuan-tuan berkait Allah SWT. Malangnya pada hari ini tuan-tuan, perkara dengan ini telah jauh daripada kehidupan manusia yang sama satu kalimah dengan kita, yang manusia telah lalai. Alhamdulillah kita dalam keadaan manusia lalai, kita tidak dilalaikan. Apa tanda manusia lalai? Jelas dalam hadis disebutkan tentang Al-Quran, manusia lalai. Tentang masjid, manusia lalai. Tentang agama, manusia lalai. Nabi sebutkan, saya sudah sebutkan di kuliah tempat lain juga dah, begini hadisnya. Sayati 'alan nasi zamanun. Hadis riwayat Sayyidina Ali. Akan datang kepada kita satu masa. Sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada kita satu masa yang sangat hampir. La yabqal Islam. Tidak akan kekal Islam. Illa ismu, tinggal namanya. Tuan-tuan, berapa ramai sekarang orang Islam yang tinggal namanya. Nama Islam, suka kata nama Islam tuan-tuan. Tapi keluar rumah tak dapat tutup aurat, nama saja Islam. Masih pakai kain seluar seketat lagi apa kan? Tudung seseteng macam-macam lah. Berapa ramai? Kok lelaki masih keluar rumah tutup nama Islam, tapi amal Islam mana dalam keadaan menjaga keseluruhan badan. Tuan-tuan dikasih Allah SWT. Nak kata apa? Berapa ramai manusia tinggalkan sembahyang? Berapa ramai manusia tinggalkan sembahyang? Nama dia Islam kan? Memang betul pun Nabi telah sebut, la ya bakal Islam illa ismuhu. Tidak kekal Islam tinggal nama. Itu akan datang ke dah datang.
Akan datang ke Nabi sebut dulu akan datang kepada kita. Akan datang ke telah datang perkara itu. Islam tinggal nama, akan datang ke telah datang. Jaga-jaga kita. Yang kedua apa? La ya bakal Quran. Inilah tentang Quran ni tadi. Bangun malam Quran berbual dengan Allah Ta'ala. Allah berbicara dengan kita. La ya bakal Quran illa rasmu. Tidak kekal Al-Quran itu tinggal tulisan. Akan datang ke telah datang. Yang satu bumbung dengan kita dah, ataupun yang jiran tetangga kita, jiran kampung kita, akan datang ke telah datang. La ya bakal Quran illa rasmu tu, tidak kekal Al-Quran tinggal tulisan tu, dah datang kepada kita sekarang. Zaman kita ni dah datang ke belum datang? Tuan-tuan, kalau dah datang ni kita jaga-jaga. Bila perkara ini dah datang, jaga. Mungkin akan datang sekejap lagi. Apa ni? Kiamat besar. Tanda kiamat besar. Kiamat kecil dah banyak dah. Sejak zaman dulu lagi kiamat kecil. Bila ditutup dengan orang dah tak kisah lagi dengan sembahyang. Islam tak kisah dengan sembahyang. Islam tinggal nama. Quran tak kisah dengan Quran. Quran tinggal tulisan. Tuan-tuan, satu lagi yang dikatakan malam dalam syarah yang lain, bukan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, kata apa? La ya bakal masjid. Tidak kekal masjid, tuan-tuan. Illa bina'u, tinggal bangunan. Hari ini kita lihat, tuan-tuan, perkara ini dah datang ke belum datang? Kita muhasabah diri kita. Bila kita tengok, dah datang ke belum ya Allah? Ada ke orang Islam tinggal lama je, tak amal Islam pun? Ada ke? Mungkin belum berlaku di kawasan kita, mungkin belum berlaku. Semua orang Islam jaga sembahyang 5 waktu, istiqamah berjamaah di mana tempat azan diazankan, mungkin belum berlaku tempat kita. Tapi macam lebih kurang ya. Yang kedua, Quran dibiarkan tinggal tulisan. Belum berlaku mungkin tempat kita. Mungkin tempat kita belum berlaku. Nabi sebut dulu lagi 1400 tahun dulu dah. Quran akan tinggal tulisan, tuan-tuan. Hari ini takkan kita nak jadikan diri kita ni sebagai Quran tinggal tulisan. Marilah kita bangkit. Kita tarik rahmat Allah Ta'ala. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Allah mohon kita. Dia ingin berbicara. Nak bicara macam mana? Itulah Al-Quran. Berbicaranya Allah dengan kita. Kita nak bicara macam mana? Saya sebut tadi. Kita doa. Itu kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Allah nak berbicara dengan kita, kita baca Quran. Subhanallah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT. Perkara ini dah berlaku. Senang. Saya tutuplah dengan kata perkara ini telah berlaku. Belum tutup majlis lagi, insya-Allah sekejap lagi. Telah berlaku. Islam tinggal nama, telah berlaku. Al-Quran tinggal tulisan, telah berlaku. Masjid tinggal bangunan, memang berlaku, tuan. Dah tak kisah masjid, tuan-tuan. Macam mana Quran tak dibaca, macam mana nanti nak jawab? Kemuliaannya itu dengan kertas itu pun dimuliakan, tuan. Ada tulis Quran. Takkan kita dalam hati tak ada Quran? Macam mana kita nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Mari kita tengok lagi susunan. Kalau daripada bawah kan, kertas ini dimuliakan kerana ada tulisan Al-Quran, betul kan? Saya sebut yang lepas, yang saya sebut kertas. Hati yang baca Quran, hati yang baca Quran, hati itu dimuliakan. Hati siapa yang baca Quran? Hati umat yang diturunkan Quran. Umat itu mulia. Umat itu dimuliakan kerana umat turun Quran. Umat ni umat siapa? Umat Nabi akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan kerana Nabi yang menerima Quran. Nabi dimuliakan kerana apa? Nabi terima Quran. Siapa yang murah daripada Baitul Izzah ke bumi 23 tahun berturut-turut mengikut suasana? Malaikat Jibril dimuliakan. Malaikat Jibril dimuliakan berbanding malaikat yang lain. Nabi dimuliakan berbanding nabi-nabi yang lain. Baitul Izzah, langit pertama itu, langit Izzah, langit dimuliakan apa? Kerana dia yang menanggung Al-Quran. Lauh Mahfuz kerana memelihara Quran, semua mulia. Hari ini kalau dalam hati kita tak ada Quran, macam mana? Kalau Quran kita tinggalkan, Quran tinggal tulisan, berlakulah dalam satu bumbung dengan kita, ada yang tak baca Quran. Apa nak jawab tuan dalam kubur? Apa nak jawab? Pasti ada satu soalan. Ma imamuka? Akan ditanya, siapa imam kamu? Kalau orang Farudin diri depan salat subuh, Farudin salat subuh, lepas tu dia mati, Farudin tadi yang imam. Bukan, aku bukan hak itu. Imam kita Al-Quran itu panduan, dustur kita, dustur hayat, panduan kehidupan kita. Tuan-tuan diberkati Allah SWT. Allah Ta'ala ingin sangat kita berbicara. Jadi pada hari ini, tuan-tuan, khatam Quran memang tak ada sudahnya. Tak kira umur berapa tahun pun, tiada sudahnya, tuan-tuan. Nabi sampai akhir, tuan. Tahu ayat apa? Yang turun ayat suratul Maidah. Ayat Al-yawmal akmaltu lakum, akhir betul. Tahun yang ke-23, tuan. Tentang kesempurnaan agama. Terus baca dan terus baca. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat tentang Al-Quran ini, untuk kita jangan sampai terlepas, jangan sampai kita nanti dituntut oleh Al-Quran. Azamlah sungguh-sungguh, dapatkan khatam setahun 2 kali, azamlah sungguh-sungguh. Tak dapat khatam, nak buat macam mana? Kita dah azam kan? Sungguh-sungguhlah azam.
Ya, kalaupun kuliah asar saya dah sebut apa, sungguh-sungguhlah. Sebab apa? Kita ambillah ibrah daripada malaikat Jibril turun setiap Ramadan mengatakan, ada katakan turun setiap tahun. Setiap tahun tuan turun. Apa benda buat dia turun setiap tahun khusus untuk Al-Quran? Yang lain-lain tu cerita lain. Ini yang tentang khusus Al-Quran setiap tahun 2 kali tuan. Yang pertama ataupun yang kedua itu di sebaliknya, Jibril akan turun baca Quran sekali khatam. Siapa penyemak dia? Siapa guru dia tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatam sudah khatam menyimak. Sekali khatam. Ada yang mengatakan ini Ramadan. Dan sekali lagi Jibril turun, Nabi baca. Jibril menyimak. Siapa gurunya? Jibril menyimak. Tuan-tuan, ini yang kita buat di masjid-masjid. Tadarus. Seorang baca, seorang semak, seorang baca, sambut khatam. Sambut khatamnya sampai ulaika umul muflihun. Baru doa. Lepas doa, jangan balik rumah masing-masing tutup Quran, tidak. Jangan jadikan Quran di rumah kita tinggal tulisan. Balik sambung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sambung. Tak ada habis, tak ada habis, tak ada habis sampai minal jinnati wan nas. Balik muka pertama, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Alif lam sampai muflih. Doa lagi. Mana ada khatam Quran? Tak ada tak? Jangan kita hari kita berhenti. Janganlah. Saya mengajak diri saya, janganlah kata saya dah khatam Quran dah. Saya berhenti dah khatam dah. Tuan-tuan, yang jawab besok dekat akhirat bukan mulut. Memang kita kata mulut lah. Jawablah kamu dengan mulut yang fasih. Apa mulut kamu? Yang jawab amal kebajikan kita. Hari ini kalau mulut kita nak jawab, sedangkan amal kebajikan kita dekat dunia, Quran pun tak baca. Munasabah ke tuan? Boleh dapat jawab. Tuan-tuan kasih dia Allah Ta'ala, munasabah ke tidak? Allahu Akbar. Tuan-tuan berkali Allah Ta'ala. Sedikit lagi insyaAllah. Daripada Habib Darda radhiyallahu an, balagha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua masih lagi. Satu lagi tentang hari ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bangun malam. Man ata firasyahu wa huwa yanwa an yaqum. Sesiapa yang malam tadi, malam esok dan malam selama-lamanya. Man ata, siapa yang malam tadi, malam esok dan selama-lamanya dia datang ke tempat tidur. Man ata firasyahu, dia pergi ke tempat, dia pergi ke katil dia, dia pergi ke tilam dia, dia pergi ke tempat tidur. An yaquma, untuk apa? Dia yanwi itu, dia berniat, dia nak bangun malam. Dia nak bangun malam. An yaquma yusalli minal lail faghalabat ainahu. Kemudian dia dah niat tadi pukul 11 dia tidur, dia niat aku nak bangun tahajud malam ni. Pula dia tak boleh bangun. Faghalabat ainahu, mata dia terkejam. Kejam tu lah mata dia sampai mana? Sampai alam barzah. Bukan tak. Sampai subuh. Tak bangun sampai subuh. Hatta sabah disebut dalam hadis ini. Kutiba lahu ma, Allah Taala tetap tuliskan apa yang diniatkan. Jadi mula ini tapi memang kita insya-Allah semua memang bukan saya nak mengajar, bukan, nak sampaikan je. Mula-mula daripada hari ini nak tidur malam, niatlah tahajud. Walaupun sampai Ramadan akan datang, niat tak sudah. Niat ajalah niat. Memang tak dapat punya lah tu. Ini yang niat dan memang azam nak buat. Itu yang disebut man ata firasahu wa huwa yanwi an yaquma lail. Bagi siapa orang yang tidur malam, kemudian dia berniat untuk bangun malam, faghalabat, kemudian dia tertidur, dia tak dapat bangun malam, dia tetap dapat ganjaran pahala apa yang diniatkan. Tetap dapat. Tuan-tuan, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Wa kana namuhu sadaqatan. Dan tidur dia tadi tu, dia tak dapat bangun malam. Bangunnya dah azan subuh. Mana dia tak dapat malam, dah pagi, subah akan dah pagi. Lalu dia baru bangun. Allah, dah subuh pula. Tapi tadi niat. Tuan-tuan, disebut apa dalam hadis ni? Sesungguhnya tidur itu naumau sadaqatan alai mir rabbi azza wajal. Tidur itu tu, sepanjang dia tidur itu adalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidur berniat untuk bangun malam, kemudian dia tak dapat bangun, maka apa dia yang pertama? Dia tetap dapat pahala bangun tahajud yang macam orang buat. Yang kedua, apa dia dapat? Dia dapat tidur dia sebagai sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dikasihi Allah taala, disebutkan dalam hadis yang lain tentang solat berjamaah, tentang bangun malam ini tuan-tuan, maka inilah jalan kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah taala yang paling mudah. Ya, maka hari ini tuan-tuan untuk kesudahannya di Ramadan yang akan berakhir, insya-Allah kita nak akhir di akhir juga. Kita nak ditinggalkan ditinggalkan juga. Kita nak ikut Ramadan tak akan jumpa lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan semua sekali, mudah-mudahan ya kita doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang lepas kita kurang, hari ini kita nak jumpa tingkatkan, insya-Allah walaupun ada bagi masa lagi, kita gunakan sungguh-sungguh ya untuk akhir Ramadan mudah-mudahan. Kalau hari ini
Malam Lailatul Qadarnya belum turun lagi, mudah-mudahan malam tadi kan malam 25 ke malam besok jangan kita bertelagah lah. Jangan bergaduh berbalah-balah tentang malam Lailatul Qadar. Itu berbalah tentang kebaikan pun Allah Taala tarik nikmatnya. Tuan-tuan memberikan Allah Taala hari ini manusia kalau berbalah-balah tentang perkara yang tak baik apa akan jadi pada dunia ini. Ya, kalau tentang Lailatul Qadar itu perkara yang baik. Dua orang sahabat berbalah apa dia? Malam Lailatul Qadar lah malam ni. Bukan malam ni lah. Tengok ni malam besok. Bukan malam besok, malam lepas. Malam lepas, malam besok, malam ni. Rasulullah jumpa apa? Jumpa sahabat ni. Aku datang ini sebenarnya nak beritahu kepada kamu tentang tarikh ketetapan malam Lailatul Qadar. Oleh kerana kamu berbalah-balah tentang kesalahan Allah, maka Allah Taala tarik balik tarikh ketetapan Lailatul Qadar. Berbalah-balah tentang mereka ni. Tapi perbalahan itu rupanya jadi satu keberkatan, satu kerahmatan, satu kebajikan yang akan lebih berlipat ganda pada kita. Kerana kita tak tahu malam Lailatul Qadar, maka kita sungguh-sungguh 10 akhir. Bila kita tahu malam Lailatul Qadar telah ditetapkan, kita takut nanti manusia akan memenuhi satu masa yang telah ditetapkannya. Andai kata ditetapkan Lailatul Qadar malam 23, maka penuh mencari malam Lailatul Qadar 23. Kerana apa? Dah cukup dah. Aku dah amal malam Lailatul Qadar, dah macam 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan, dah tak payah dah besok, dah tak payah lagi dah. Kita tunggu Lailatul Qadar malam 1441 akan datang. Bila ditetapkan, kerana mahal amal ketika itu, maka tuan-tuan alhamdulillah, ini satu kebaikan bagi kita umat Islam. Bila Lailatul Qadar itu ditarik balik masanya, satu keuntungan pada kita. Kita dapat amal lagi dekat ganda mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan bagi Allah SWT mohon maaf ada kata salah kata, salah bicara ya di penghujung Ramadan. Saya ambil kesempatan mohon maaf saya batin. Apa kalau ada tersilap cakap banyak salah ni. Saya orang yang banyak cakap dekat masjid ni. Tuan-tuan diam je, memang dah tak cakap-cakap. Jadi mudah-mudahan saya diampunkan oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh tuan-tuan. Mudah-mudahan juga sebab kita duduk di majlis ini, saya suka katakan ibu bapa kita juga diampunkan kerana kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لجنا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله.